Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, dengan limpah kurnia dan izin daripadanya kita dapat bersua pada pagi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada sahabat-sahabat baginda. Selamat datang kepada Puan Noriza Anwar. Semoga berada dalam keadaan yang sihat. Ya, muka saya breakout sikit juga hari ni. So, minta maaf lah ya. Okay. So, hari ni kita nak tengok sekarang ni keadaan yang agak kritikal. Bukan agak lah, memang kritikal berlaku. Di mana saudara-saudara kita di Palestin telah diserang dalam masa seminggu berturut-turut. Dan kita ni sebagai umat Islam, apa yang kita boleh hantar adalah doa dan juga bantuan yang mampu untuk kita bagi. Maksud dia bukanlah semata-mata dengan doa. Siapa yang ada bantuan dari sudut kewangan, tolonglah salurkan. Sebab walaupun ada misi bantuan yang dah ada masih lagi disekat di sempadan, tapi insya-Allah nanti by time akan boleh sampai jugalah kepada sahabat-sahabat kita di Gaza. Jadi kita mendoakan semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kemenangan kepada umat Islam, kepada pihak-pihak yang benar, yang adil. Dan kita di tempat kita juga perlu menghidupkan rasa cakna terhadap apa yang sedang berlaku di Palestin, supaya ia menunjukkan sifat orang Islam lah, ibarat pada satu batang tubuh. Kalau satu bahagian yang sakit, maka seluruh tubuhnya juga turut merasa sakit. Jadi insya-Allah hari ni saya nak bawa tajuk sedekah jariah, meraihkan situasi sekarang di mana mungkin kita ada banyak sumbangan-sumbangan yang nak diberikan. Jadi saya nak bawa tajuk sedekah jariah sebagai galakan untuk kita semua memberikan sedekah ataupun bantuan kepada saudara-saudara kita yang sedang berada di Palestin. Mereka diuji dengan berdilan bom, peluru, rumah-rumah tiba-tiba tengah tidur tiba-tiba dibom, anak kecil terkoyak tubuhnya. Jadi kita mengambil semua itu bukan sekadar untuk kesian, tetapi galakan untuk diri kita menghantar bantuan-bantuan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271 tentang perihal sedekah. Sedekah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan mencari keredaannya. Itu saja. Maksudnya bukan sedekah untuk nama baik, bukan sedekah sebab sebersalah, tetapi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan meraih keredaannya. Jadi sedekah adalah pemberian daripada seseorang dalam usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebab itu balasan sedekah, ganjaran sedekah tu, dia akan bermanfaat paling besar bagi orang yang menghulurkannya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 271 yang bermaksud, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang-terangan, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau kamu sembunyikan pula sedekah-sedekah itu dan kamu beri kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu, dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Jadi sedekah yang dibuat terang-terangan ni, kalau kita nak bagi secara terang-terangan ataupun kita nak isytiharkan, mestilah dengan niat supaya menjadi tauladan dan bukanlah dengan niat-niat lain. 2-3 hari ni pun kecoh kan tentang peniaga, tentang influencer yang bagi sedekah ke Palestin dan diisytiharkan. Perbuatan ni juga terpuji kerana dia dah hantar bantuan dan dia menggalakkan juga orang lain untuk menghantar bantuan. Tapi misal kata kita menghantar dari sudut individu dan kita tidak ada tujuan untuk mengajak orang lain secara tauladan, lebih baik kita sedekahkan secara senyap-senyap duit kita kepada fakir miskin. Dan sedekah kepada fakir miskin ni juga kita kena menjaga sensitiviti supaya kita tidak mengaibkan mereka. Contoh dekat Malaysia, kalau kita ada bagi derma dekat rumah
ataupun bagi bantuan kepada orang susah, yang mana bantuan tu daripada peribadi kita, kan? Eloklah supaya kita tak menunjukkan muka-muka mereka. Tak perlu kita nak ambil gambar kalau tidak ada keperluan, kecuali kalau kita mewakili menguruskan dana-dana daripada pertubuhan yang mungkin ada keperluan untuk kita ambil gambar sebagai bukti yang kita dah sampaikan bantuan, itu bolehlah. Tapi kalau tidak ada sebab untuk galakat pada orang lain, untuk kita sebagai bukti kita buat kerja, maka lebih baik kita sembunyikan sedekah kita, terutama sedekah yang diberikan kepada fakir miskin, ya, untuk menjaga maruah mereka dan juga untuk menjaga hati kita supaya tidak menjadikan sedekah itu sebagai sumber riak dan angkuh, ya. Baik. Kalau kita tengok sedekah ni sebenarnya dia luas. Ada sedekah yang fardu dan ada yang sunat. Jadi kalau yang fardu inilah yang kita kata sebagai zakat. Sebab dia termasuk dalam pemberian yang diberikan untuk mentaati Allah dan mendapatkan keredaannya. Dan yang kedua yang kita nak tengok pagi ni, sedekah yang sunat yang kita gelarkan sedekah ataupun pemberian secara sukarela untuk menambahkan kebaikan pada diri kita dan penerima. Kalau kita tengok baginda Rasulullah SAW bersabda, "Iza matal insanun qata'a 'amaluhu illa min thalath." Iaitu bila seorang anak Adam mati ataupun insan mati, terputus amalan dia melainkan thalathah, 3 perkara. Apa dia? Sedekah jariyah. Kemudian dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bih. Dan yang ketiga, waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan dia. Maka sedekah yang bersifat jariyah ialah sedekah yang apabila kita berada di dalam kubur, dia masih boleh memberikan ganjaran yang tidak putus terhadap kita. Dan ini lebih akrab dengan wakaf. Sebab harta wakaf ini ialah harta yang digunakan dalam bentuk wakaf itu secara terus menerus. Tidak boleh diubah bentuk atau diubah milik. Jadi sebab itu kalau ada package wakaf, kita ada kemampuan, kita tengok pelaksana ataupun pengurus dia tu mampu menguruskan harta wakaf, bolehlah kita sumbangkan untuk wakaf kerana ia termasuk sedekah jariyah yang bermaksud mengalir. Jadi kita lihat ketika baginda Rasulullah SAW menyeru sahabat-sahabat untuk memberikan harta benda demi perjuangan Islam. Sahabat-sahabat pada zaman baginda Rasulullah SAW, macam mana baginda pada saat baru berhijrah ke Madinah ingin mengumpul kekuatan tentera bagi melawan tentera-tentera kufar. Pada saat itu kekuatan umat Islam masih lagi belum besar. Yang baru hijrah ke Madinah, kemudian dah kena perang itu, perang Badar, kemudian adanya perang Saraf, kemudian ada pula peperangan Uhud dan lain-lain yang menyusul selepas itu. Baginda menyeru sahabat-sahabat umat Islam untuk menginfakkan harta mereka bagi perjuangan umat Islam. Jadi itu kita kata menginfakkan harta, memberikan harta. Nak beli baju besi, satu pun dah berapa. Nak beli kuda-kuda perang, nak beli anak panah, nak beli senjata, nak beli tombak, lembing, semuanya memerlukan duit. Maka baginda telah pun meminta para sahabat yang mempunyai kemampuan untuk diinfakkan kepada umat Islam. Begitu pula kalau kita tengok usaha untuk berhijrah itu sendiri pun sebenarnya memerlukan banyak wang. Ya, perjalanan, kemudian keperluan sepanjang berhijrah. Yang berhijrah tu pula ada dalam kalangan orang-orang yang susah dan miskin. Maka kerana itulah Saidina Abu Bakar telah mengorbankan, menginfakkan 100% keseluruhan hartanya untuk membangunkan Islam pada saat itu. Jadi sifat pemurah, kedermawanan ini telah pun diajar oleh baginda dan disambut oleh para sahabat dengan cukup hebat sekali. Tapi kita lihat sebab itulah keimanan Saidina Abu Bakar itu tidak boleh ditimbang dengan mana-mana sahabat yang lain. Ini sangat hebat keimanan beliau. Dan kita tengok lagi kalau tauladan pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat, Saidina Uthman radhiyallahu an, Saidina Uthman pernah menginfakkan telaga rumah. Telaga yang bernama Rumah. Telaga ini dia ada di Madinah dan dikenali sebagai Telaga Uthman. Kalau zaman sekarang telaga ini masih wujud dan dia terletak dekat dengan Masjid Al-Qiblatain. Bukan dekat sangatlah dalam
dekat 1 km jugalah daripada Masjid Qiblatain. Jadi siapa yang pergi ziarah ke Madinah boleh pergi tengok tempat di mana telaga rumah ini berada. Dan telaga rumah ni kisah dia, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, tidak ada air yang sesuai dan sedap untuk diminum. Jadi kalau kita sekarang ada Kowe, ada air mineral kan. Pada zaman baginda, waktu hijrah ke Madinah tu untuk menampung keperluannya dan keperluan penduduk juga pada waktu itu, baginda mendapati tidak ada sangat sistem pengairan yang sesuai untuk diminum oleh penduduk. Maka pada ketika itu baginda tahu ada satu telaga yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Telaga inilah kita tahu telaga Al-Rumah. Maka ketika itu baginda bersabda, siapa yang membeli telaga Al-Rumah ini dan diberikan kepada umat Islam, maksudnya diwakafkan, dia akan diberikan pahala berdasarkan setiap timba air yang disedekahkan itu, dan nanti dia akan meminum air di syurga. Jadi baginda bila dapati ada sebuah telaga yang sesuai, airnya itu lazat untuk diminum, sesuai untuk digunakan, maka baginda pun buat pengumuman, siapa yang beli telaga ni dan dia infakkan, maka dia akan mendapat pahala daripada setiap timba yang orang ambil daripada telaga itu, dan pada hari akhirat nanti dia akan meminum air dalam syurga. Maka ketika inilah Sayyidina Uthman bin Affan stood up. Ia nak tawarkan untuk membeli perigi tersebut. Namun orang Yahudi, owner telaga tu, dia setuju nak jual separuh telaga saja. Sebab dia nak lagi masih memegang hak milik telaga. Maka macam mana tu separuh telaga kan? Boleh ke pecah airnya kan? Boleh ke buat pembahagian dalam telaga yang tak berapa besar tu? Maka dijual harga telaga separuh tu kepada Sayyidina Uthman dengan harga 12,000 dirham. Jadi cara mereka memecahkan pemilikan itu adalah mereka membahagikan giliran untuk mengambil air daripada telaga. Jadi pada hari giliran Sayyidina Uthman, umat Islam pun ambillah air daripada telaga tersebut dengan percuma. Ini kita cerita pada zamannya sistem perpaipan bukan macam sekarang. Memang sumber untuk minum ambil pada telaga. Maka bila zaman itu, bila Sayyidina Uthman dah beli telaga, pada hari giliran hak milik itu menjadi milik Sayyidina Uthman, umat Islam berbondong-bondong pergi ambil air daripada telaga tersebut, dan mereka ambil 2 bekas terus, 2 timba terus untuk guna pada hari-hari yang bukan giliran hari Sayyidina Uthman. Jadi bila giliran Yahudi, yang mana kalau orang nak ambil pada hari giliran dia, orang kena bayar 1 dirham untuk 1 timba air. Jadi pada ketika itu orang Islam pun bijak jugalah. Mereka ambil air banyak sikit pada waktu giliran Sayyidina Uthman, dan ketika Yahudi tersebut yang memiliki telaga itu pada hari giliran dia, tidak adalah merosotlah orang datang untuk beli air daripada dia. Maka ketika itu dia pun tawarkanlah kepada Sayyidina Uthman, belilah separuh lagi, dapatlah pemilikan penuh dengan harga mencukupkan 20,000 dirham. Maka saat itu Sayyidina Uthman mengeluarkan harta sebanyak 20,000 dirham untuk membeli telaga daripada seorang Yahudi, yang mana airnya itu dapat dinikmati oleh penduduk Madinah, terutama umat Islam. Dan Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat, untuk setiap telaga itu maka dia akan mendapat 1 pahala, dan dia akan dapat meminum air di dalam syurga. Maka subhanallah, ini adalah sifat kedermawanan yang ada pada sahabat-sahabat Nabi. Dan kita tengok juga pada zaman kita ni ada ramai juga tokoh-tokoh filantropis yang mendermakan banyak harta, terutama dalam kalangan orang yang kaya raya. Jadi kalau kita kata, kita tak adalah sekaya itu kan, jadi lauk pun makin mahal, maka kita boleh sedekahkan apa-apa menurut kemampuan kita. Dan saya nak bawa sahabat-sahabat tengok, ada beberapa bentuk sedekah jariah, iaitu sedekah yang bersifat mengalir pahala dia. Dalam hadis Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda,
Sesungguhnya akan didapati oleh orang yang beriman daripada amalan dan kebaikan yang dia lakukan setelah mati adalah, iaitu kebaikan yang dia akan dapat walaupun setelah dia mati. Daripada amalan yang dia buat kat dunia, dia akan terus menerus dapat pahalanya. Ada beberapa kategori yang disebut dalam satu hadis yang khusus ni, iaitu ada 7. Jom kita tengok. Pertama, ilmu yang dia amalkan dan dia sebarkan. Dia jangan kedekut ilmu. Kadang kita bukan tak nak ajar tapi malas, leceh. Jadi ajarkan ilmu yang kita sebar, yang kita tahu, yang kita ada, sebarkan dan jangan malu. Termasuklah juga kepada ibu ayah yang mengajar anak-anak. Inilah anak murid paling mudah untuk kita ajar, walaupun proses dia mencabar lah. Mudah tu sebab dia duduk serumah dengan kita dan dia boleh dilentur oleh kita. Walaupun proses dia susah. Apa saja yang kita buat ni memanglah mencabar kan. Nak suruh mandi mencabar, nak bagi disiplin pun mencabar anak-anak. Tapi itulah yang paling dekat dengan kita. Pertama, ilmu yang dimanfaatkan dan disebarkan. Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Jadi siapa yang ada ilmu, walaupun mungkin bukanlah ilmu dalam bidang agama secara khusus, apa-apa sahaja ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang ada orang kongsi resepi lah, kongsi tips lah, itu juga boleh termasuk, ya. Kemudian yang kedua, waladan salihan tarakahu, anak soleh yang telah ditinggalkan. Kenapa dalam hadis yang tadi pun disebut 3 perkara yang tak terputus, 3 perkara yang bersambung selepas mati, termasuk juga waladun soleh, waladin soleh. Anak-anak yang soleh ni, dia jadi soleh tu kerana usaha ibu ayah dia. Dan kerana nak mendidik anak soleh sampai tahap dia boleh jadi soleh dan dia boleh mendoakan ibu ayah, bukan senang. Jadi sebab itu alhasil daripada usaha itu, dapatlah anak soleh. Maka anak soleh itu menjadi aset berterusan kepada ibu ayah. Menjadi kekuatan dan galakan pada kita ketika menghadapi saat-saat sukar untuk mendidik anak. Ingat balik bahawa kesukaran inilah sebenarnya, yang inilah yang patutnya terjadi. Sebab itulah dapat kita gunakan di akhirat nanti, ya. Jadi anak soleh, siapa yang ada anak bersyukurlah sebab Allah bagi kurnia anak. Jadi anak ini dah satu benda dah dapat dah satu. Cuma tinggal kita nak didik jadi soleh sampai tahap dia boleh teringat untuk mendoakan kita, sampai tahap dia jadi orang yang baik. Yang ketiga, apa lagi yang bersambung? Mashaf, ya, wa mushafan warathahu. Mashaf yang diwariskan. Yang ini yang kalau kita wakaf, ya, wakaf itu wakaf Al-Quran, ya. Kalau yang pergi ke Masjidil Haram, ada program wakaf-wakaf Quran yang telah ditetapkan Al-Quran yang jenis-jenis macam mana. Jadi sedekah Al-Quran, wakafkan Al-Quran. Itu juga boleh perpanjangan. Bila orang baca, kita boleh menumpang pahalanya. Kemudian yang keempat, masjid yang dibina. Jadi ada juga wakaf untuk pembinaan masjid kan. Kadang untuk beli tanah satu lot berapa. Maka selagi masjid itu digunakan, berpanjangan pahala masuk kepada kita di dalam kubur nanti. Kemudian rumah bagi orang yang bermusafir. Jadi kadang-kadang ada orang dibuat rumah rehat. Saya perasan juga ada setengah surau atau masjid yang dia ada buat rumah tetamu. Jadi itu juga boleh memberi manfaat dan pahala berpanjangan. Kemudian sungai yang dialirkan, nahron ajrahu. Kalaupun bukan sungai, boleh jadi air yang dia bagi kepada orang untuk digunakan. Contoh kalau macam sekarang sumber air kita mungkin daripada mesin, ya. Ada orang biaya mesin kan, mesin penapis air. Ada orang dia bayarkan bil air. Jadi boleh mana-mana yang berkaitan dengan orang dapat manfaatkan. Ada juga kisah pada zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rashid, isteri beliau yang bernama Zubaidah juga telah mengeluarkan wang yang cukup banyak untuk membina terusan pada saat itu. Jadi kisah kedermawanan Zubaidah, isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid ni pun terkenal. Dia memang peruntukan lah. Jadi permaisuri ni ataupun kita panggil isteri pemimpin ni, kadang-kadang memang hartanya banyak kan, perhiasannya banyak.
kadang ada pemimpin bagi hadiah pada dia. Jadi dikumpulkan harta tu, digunakan untuk membiayai proses membina terusan. Jadi dapatlah digunakan oleh rakyat manfaatnya. Cukup hebatnya kisah Zubaidah ni. Kemudian yang ketujuh, yang akan mengalir, sadaqah akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang daripada harta dia yang ada ketika dia tengah sihat dan dia masih hidup. Sebab apa tengah sihat ni? Sebab ketika sihat itulah banyaknya keinginan kita, betul tak? Ketika sihat itulah ada banyak nafsu kita nak berbelanja, banyak agenda. Waktu itulah kita nak pergi jalan-jalan. Ketika sihat lah. Ketika kita tengah semangat nak guna banyak duit ni, boleh pula kita sedekahkan. Maka sedekah itu bernilai cukup tinggi. Sedekah yang cukup tinggi nilainya ketika sihat kita dan ketika kita masih hidup. Jadi nak bagi hibah. Hibah ni, pemberian ni luas makna dia. Siapa yang nak bagi hibah pemberian, contohlah akak-akak kat rumah tu kan ada berlambak tapuai, saya tahu. Tapuai berlambak, tudung berlambak. Ya, kalau rasa nak bagi orang, bagi sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Sebab kita tak pasti sampai bila kita akan hidup. Jangan sayang-sayang. Kalau rasa set pinggan mangkuk dah ada 10 set dah. Punya lama dalam almari tak diguna. Kok nanti-nanti nak bagi orang. Janganlah nanti-nanti. Sebab kita tak tahu kita akan hidup sampai bila. Dan bila kita memberikannya sekarang, orang akan dapat manfaatkan sekarang. Maka pahalanya akan dapat pada kita dengan lebih cepat. Dan dibimbangi nanti bila kita simpan terlalu banyak perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak kita gunakan, dia akan jatuh kepada membazir. Jadi tu tapuai-tapuai yang bersusun dalam almari, gunalah. Kalau tak nak guna, bagilah kepada orang. Set-set pinggan mangkuk kita yang berlambak tu kan, daripada zaman awal kahwin dulu, kumpul duit, sayang pula nak bagi orang. Sebab apa? Ingat dulu kerja susah nak beli. Jangan terlalu, kita panggil melodramatik lah. Jangan terlalu beremosi memegang barang-barang dalam kehidupan. Tu baju-baju lawa-lawa, tak muat dah kak, tak muat dah. Ya, saiz S tu mungkin tak muat dah. Kok nanti kurus nak pakai, mungkin dah kok tu dah 20 tahun dah. Sedekahkan ajalah, bagilah kepada orang yang masih elok dan boleh dipakai. Ya. Jadi kalau kita ada barang yang masih baik dan tidak dapat dimanfaatkan, panjang-panjangkanlah. Bagilah kepada orang, takkan rugi. Sebab manfaatnya itu akan dapat kepada kita. Boleh ya? Ni kadang baju kahwin pun ada simpan lagi. Buat penuh almari. Sebab apa? Kok lah nanti cucu cicit nak guna. Biasanya tak lah. Biasanya tak. Ada tapi rare sangat. Biasanya akan guna yang lain. Jadi kalau rasa tak ada potensi nak guna, akak-akak barang banyak dalam almari, banyak simpan tu buat display. Kalau rasa nak bagi, jangan tunggu, bagi sekarang. Dan elakkan daripada membazir, iaitu perkara yang boleh dimanfaatkan tetapi kita tak manfaatkan. Boleh ya? Tu kalau katalah nak bagi barang kemas kat anak kan, bagilah sekarang ketika masih hidup. Kalau kata ada kelebihan dari sudut harta, jangan lokek nak kongsi dengan keluarga. Kerana itu juga satu pemberian yang paling bagus, memberi kepada kaum kerabat. Boleh ya? Okey, kita tengok sikit lagi. Antara fadilat dan kelebihan amalan sedekah ini adalah Allah akan memberi balasan berlipat kali ganda. Dan Allah memberi perumpamaan dalam Al-Quran, orang yang bersedekah ini ibarat dia menanam pokok di tempat tinggi. Pernah tak makan makanan daripada Cameron Highland? Pernah tak pergi Cameron Highland? Kenapalah tumbuh-tumbuhan dekat Cameron Highland tu betul-betul subur kan? Dia punya cili gemuk-gemuk, dia punya jagung manis, keledek dia sedap. Jadi itulah di tanah tinggi. Sebab apa? Pengudaraan dia berbeza, kemudian tanahnya berbeza, memberikan hasil yang lebih subur. Tahu tak sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya tuan-puan sekalian, telah berfirman dalam Al-Quran, membuat perbandingan orang yang memberi sedekah seperti orang yang bercucuk tanam di tanah tinggi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 265, Allah berfirman yang bermaksud,
dan bandingan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah Ta'ala. Orang yang yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, niat semata-mata aku bagi ni nak mencari keredaan Allah. Bukan takut pandangan orang, bukan takut terikut-ikut. Kadang-kadang dengan Palestin ni kan, alamak, nanti orang tanya pula, aku macam tak buat apa-apa. Ya, itu sekadar cetusan awal boleh pengaruh orang. Tetapi bila kita nak memberi, niat untuk mencari keredaan Allah dan untuk meneguhkan imannya. Mungkin tengah bagi tu pun kita ada rasa goyang juga. Nak bagi tapui kat orang kan, ataupun nak bagi barang yang bagus kat orang, nak bagi duit pada orang. Penat-penat aku kerja cari duit ni kan, senang-senang je nak bagi orang. Memang ada tu perasaan tu, tapi teguhkan. Kerana itu sedekah ini meneguhkan iman dan menambahkan ikhlas yang timbul daripada jiwa mereka. Ibaratnya seperti sebuah kebun yang berada di tempat tinggi yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya sebanyak 2 kali ganda. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 2 kali ganda menunjukkan betapa banyaknya hasil yang boleh didapati oleh orang yang bersedekah. Pertama, untuk mencari keredaan Allah. Yang kedua, untuk meneguhkan iman dia. Bukan tak ada kadang-kadang perasaan, banyak ni nak bagi ni. Ini yang penat-penat aku kerja ni kan. Jadi ada mungkin perasaan terdetik, maka teguhkan balik imannya. Okey. Dan disambung balik, kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyai-renyai pun cukup untuk menyiraminya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. Ya, jadi kita tengok gambaran infak ini sebagai Allah bagi gambaran menanam tumbuhan di tanah yang subur dan pasti akan menimbulkan kesan yang baik dan balasan yang cukup lebat. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat sebersedikitlah daripada tazkirah pagi ni. Kalau ada kesempatan, tuan-puan, bagilah bantuan, salurkan bantuan kepada saudara mara kita yang teruk diserang, diuji, ya, di Palestin, tidur dalam keadaan tak tahu untung nasib, ya, rumah dibom ketika tengah tidur. Jadi bayangkanlah ya keterukan dan keadaan mereka. Apa yang kita boleh bantu dengan doa, dan juga mungkin boleh menyalurkan bantuan mengikut saluran-saluran yang kita percayai, insya-Allah. Mudah-mudahan sedekah yang kita berikan ini diibaratkan tadi seperti apa? Menanam tumbuhan di tanah tinggi yang subur. Mudah-mudahan lebatlah ganjaran yang bakal kita dapatkan. Jadi saya rasa cukup sampai sini. Saya pun nak hantar anak ke sekolah ni ya. Jadi terima kasih kepada semua di atas masa yang diberikan. Mudah-mudahan Allah menilai ibadah kita sebagai amal soleh, dan tahniah kerana istiqamah mendengar dan mengikuti majlis ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil, minta maaf sikit lagi, mengambil hari Jumaat ni, banyakkanlah sedekah pada hari ini, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.